الحمد لله القائل فيما خص من دعاء خليل إبراهيم عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya jemaat yang dimuliakan Allah sekalian, anak-anak adalah amanah Allah, anugerah, tanda kebesaran dan ujian daripada Allah kepada hamba-hambanya. Mereka adalah pewaris keturunan dan penyambung kasih sayang antara suami dan isteri. Kita selaku ibu bapa sewajarnya bersyukur dengan kehadiran mereka di muka bumi ini dan menunaikan tanggungjawab kita dengan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sebenarnya anak adalah amanah Allah yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci daripada sebarang pengaruh sama ada kebaikan atau keburukan. Dia ibarat kain putih, maka terpulanglah kepada kita untuk mencorak dan mewarnakannya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kullu mauludin yulad al-fitrah fa abawahu yahudani aw nasrani aw majusani. Bermaksud setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah dan ibu bapanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membina peribadi anak-anak. Di antaranya, ibu bapa bertanggungjawab untuk menyediakan keperluan yang mencukupi dari segi makanan yang berkualiti halal, bersih, pakaian yang menutup aurat, kediaman yang selesa dan tahap kesihatan yang baik. Semuanya diperolehi melalui rezeki yang halal dan berkat. Kemudian ibu bapa mestilah mengasuh anak-anak semenjak di peringkat kanak-kanak lagi untuk mengenal Allah dan Rasul. Ibadat seperti solat fardu, puasa di Ramadan dan memberikan pendidikan akhlak. Ketiga, ibu bapa perlu mengawasi pergaulan anak-anak kita di luar rumah. Jauhkan anak-anak kita dari lingkungan rakan-rakan yang nakal dan kurang berakhlak supaya mereka tidak terpengaruh dengan persekitaran sosial. Disiplin terhadap anak-anak seharusnya dilakukan dengan tegas, penuh kasih sayang dan adil. Ibu bapa adalah menyemai dan menanam sifat kasih sayang serta hubungan yang baik di antara ahli keluarga supaya saling menghormati dan persaudaraan akan dapat dikekalkan dalam keluarga. Ibu bapa mestilah menunjukkan contoh teladan yang baik dan benar dari segi ucapan maupun perbuatan agar anak-anak kita dapat mencontohi akhlak kita semua. Sidang jemaah yang dimuliakan, suasana rumah tangga yang aman dan menyeronokkan kepada semua ahli keluarga akan dapat memberikan ketenangan dan keselesaan hidup kepada anak-anak. Suasana ini seharusnya berkekalan dan berterusan. Oleh yang demikian, para ibu bapa perlulah merancang beberapa program atau aktiviti yang boleh menimbulkan kemesraan, seperti sembahyang berjamaah, berbincang untuk menyelesaikan masalah dengan penuh kasih sayang dan berhikmah. Muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW merupakan model bapa yang baik. Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa ayahnya memberikan hadiah kepadanya. Ibunya Umrah binti Rawahah berkata, ia tidak akan mengizinkan pemberian itu kecuali kalau Rasulullah SAW menjadi saksi. Lalu Bashir, ayah Nu'man pun pergi mencari Rasulullah SAW dan mengkhabarkan kepada baginda perkara itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya sama ada beliau telah memberi hadiah yang sama kepada anak-anaknya yang lain. Bashir menjawab tidak. Apabila mendengar jawapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan agar dia bertakwa kepada Allah dan berlaku adil kepada semua anak-anaknya. Bashir pun pulang ke rumah dan membatalkan hadiah tersebut. Menurut satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu ayah Nu'man bahawa baginda tidak boleh menjadi saksi kepada kezaliman. Oleh yang demikian adalah sesuatu perkara yang mendukakan jika ada di kalangan ibu bapa yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak, seperti merogol anak sendiri, membuang anak, mendera anak, membiarkan anak-anak merempat, membiarkan anak-anak tidak menutup aurat, bercampur gaul secara bebas dengan pasangan yang bukan mahram, tidak menegur anak-anak yang tidak bersembahyang atau tidak berpuasa, dan membiarkan anak-anak menonton filem-filem lucah yang merosakkan fikiran dan akhlak. Seseorang ayah tetap wajib membelajarkan nafkah kepada anak-anaknya walaupun telah bercerai, bukannya menghilangkan diri tanpa berita. Perbuatan ini adalah satu dosa yang besar. Sang jemaah yang berbahagia, tentulah pribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa harus menjadi contoh terbaik buat anak-anak dan keluarga. Anak-anak mudah terikut-ikut dengan tingkah laku ibu bapa. Cubalah kita mengubah diri kita terlebih dahulu sebelum kita mendidik anak-anak kita. InsyaAllah anak-anak mudah menerima nasihat kita dan menghayati ajaran Islam. Ibu bapa yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Tidak seperti resmi ketam menyuruh anaknya berjalan betul, sedangkan ia tidak berjalan betul. Oleh itu kita hendaklah memastikan diri kita dan seluruh ahli keluarga kita menghayati ajaran Islam agar kita tidak hanyut dengan godaan dunia. Marilah kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita terhadap keluarga. Anak-anak adalah aset yang cukup berharga. Hanya anak yang soleh dan salihah sahaja yang dapat membahagiakan diri kita ketika kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.